Okey, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Masya Allah. Eh, Masih ada lagi. Alright. So, Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kasih dan sayangnya berkesempatan kita pada malam ini berkumpul di program Upline Day Ahbab. Masya Allah. Upline Day Ahbab. Okey, jadi ini satu program sistem dalam sistem kita kita akan adakan sistem day ataupun upline day. Satu sistem day kan, sistem day. Yang kedua ada upline day. Jadi upline day ni adalah satu program yang sangat-sangat penting lah sebenarnya. Okey, sangat-sangat penting. Sebab apa tahu? Sebab banyak perkara yang ada sangkut paut tentang kita dan tim, dia bergantung kepada program ni. Okey? Banyak perkara yang bersangkut paut dengan kita dan juga tim, dia ada kaitan dengan program Upline Day ni. Sebab apa tahu? Upline ni apa ibarat dia? Kan? Ibarat dia macam apa? Kalau kita buat 5 sisi, kita buat 5 sisi kan, kita buat struktur bangunan. Struktur bangunan tu ialah bangunan bisnes kita. Okey. Struktur bangunan ialah bangunan bisnes kita. So, kita punya Ibrahim, tu adalah macam kita punya ni lah. Kita punya customer tu adalah kita punya akar lah. Kan? Itu struktur bisnes kita. Okey. Satu lagi, dalam dalam kita punya network. Mana network untuk kita kata kita pandu kita punya tim, untuk kita bawa tim kita kepada satu kefahaman, satu kita kata kebaikan, hala tuju. Nak tak nak dia melibatkan apa kita kata upline. Upline day ni, dia adalah macam kita punya akar tunjang sebenarnya. Kalau akar tunjang tu yang paling bawah sekali, dia adalah sistem day, kan? Dia adalah sistem, lepas tu dia ada upline. Nampak tak? Upline ni boleh jadi kita kata apa? Upline ni boleh jadi daripada HQ. HQ buat program, HQ buat seminar, HQ keluarkan iklan, kan? HQ buat kelas untuk bisnes. Tetapi HQ dia akan fikiran dia ialah bagaimana untuk memajukan dia punya servis bisnes dia tau. Maknanya kita kata penghasilan produk, kualiti produk, itu kan semua bergantung kepada dia punya FBO. Okay? So dia ada kaitan dengan sekadar itulah dengan kita. Lebih jauh lagi tak ada. HQ tak ada. Macam contoh macam mana nak bentuk network, macam mana nak buat strategi untuk jadi CBM, untuk pergi F2D, untuk kita kata apalah capai intensity. Yang tu HQ tak ada. Dia just bagi untuk Eagle Manager, KPI ni. Itu je dia boleh bagi tahu. Okay? Tapi macam mana cara nak capai? Mungkin kita buat 5 line, 5 leader, kemudian kita kena buat 3S setiap hari, kita kena kuasai plan benih, kita kena kuasai plan hutan. Itu semua balik kepada sistem day kita. Okay? Balik pada upline kita, sistem day kita. So sangat-sangat penting sebenarnya bila ada upline day ni, kita kena bawa network kita masuk. Okay? Kita kena bawa network kita masuk. Jangan kita masuk seorang-seorang. Boleh, tak ada masalah. Kita masuk seorang-seorang, kita lah untung seorang-seorang. Tapi kalau kita bawa network kita, Masya Allah, dia punya untung lagi berkali ganda. Okay. Kita suka buat 5 sisi seorang-seorang ke atau kita suka buat 5 sisi beramai-ramai? Kita lagi suka kan buat 5 sisi beramai-ramai. Kalau kita buat seorang-seorang kita berjaya dah. Kan? Yang rugi tak buat 5 sisi. Tu memang rugi lah. Rugi tak buat 5 sisi. Sebab apa? Dia tak bagi peluang untuk diri dia berjaya. Nampak tak? Jelas tak?
Kita rugi tak buat 5 sisi sebab apa? Kita tak bagi peluang diri kita untuk belajar sesuatu. Buat 5 sisi ni tentulah ada dia punya cabaran dia. Tentulah ada pelajaran dia. Tentulah ada pengalaman dia yang tersendiri. Kan? Tentulah berbeza dengan orang yang tak buat 5 sisi. Sebab tu kita kena belajar buat 5 sisi. Berilah peluang pada diri kita untuk berjaya. Nampak tak? Sebab tempat lain kita nak dapat satu-satu insentif, nak dapat satu-satu bonus tambahan. Masya Allah, dia punya sale mungkin kita tak mampu nak buat tempat lain. Kan? 20,000, 30,000. Kadang-kadang ada personal sale pun dia minta buat 100,000 ada. Saya dah jumpa dah. Orang tu sendiri cerita, dia kata personal sale buat 100,000. Bayangkan, kita dekat Forever, kita diajar buat 5 sisi je. 5 sisi je. Berapa ribu 5 sisi? Sale? Cuba tulis sikit. Kod suara saya tak sampai. Untuk memastikan suara saya sampai kepada tuan-puan yang hadir pada majlis ni. Berapa hengit 5 sisi? Cuba nak tengok. Masya Allah. Maknanya apa? Harga jual jangan tulis harga beli, jangan tulis harga manager. Lagi-lagi di dalam tak mau. Harga supervisor ke tak mau? Harga jual. Lain. Mana? Tu tengok manager kat Puspa tulis. Orang lain mungkin tengah drive kot. Tengah drive, tak dapat pegang handphone kan. Lain tak ada respon ni. Macam mana kita nak tahu? Ada, Masya Allah, manager Hakimi kita 4,550 ada ekstra. Nampak? Kita punya manager Ummu Salma sama 4,550. Nampak tak? Lebih kurang lah 4,500 lah. Kalau kita nak bundakan dia 5,000 lah sale kita. Nampak tak? So kita buat sale dalam Forever Living adalah sangat-sangat sikit dia punya margin dia. Sebab apa? Saya kenapa tidak macam marketing yang lain-lain suruh satu orang buat 100,000, 50,000, 30,000. Tapi Forever aja kita seorang-seorang buat sale lebih kurang 5,000 je. Kenapa? Sebab dia nak beritahu bahawa jalan kejayaan untuk kamu berjaya untuk seseorang yang biasa-biasa mendapat pendapatan luar biasa. Itu dia. Untuk seseorang yang biasa-biasa mendapat pendapatan luar biasa, kamu tak boleh habis masa kamu untuk sale je. Kamu tak boleh habis masa kamu untuk sale saja. Saya tak boleh habiskan 24 jam untuk sale saja. Untuk seseorang yang biasa-biasa mendapat pendapatan luar biasa. Itu dia punya quote dia. Kalau seseorang biasa, biasalah. Tapi seseorang yang biasa-biasa mendapat pendapatan luar biasa. Tu dia, quote dia. Dia kata tidak boleh masa kita habis buat sale je. Tak boleh. Sebab tu kita ada peringkat-peringkat yang kita belajar dalam sistem day kita. Kita ada sale, ada 2 bintang kat situ, 2 duit. Kan? Ada tak? Kejap saya tunjuk. Kok ada saya punya ni. Kita ada. Tengok kejap Saya bawa tone. Ada ni. Dia tak bagi. Dia tak bagi turunkan kita punya ni sebab kita tengah record. Okey. Tak apa. Sekejap saya keluarkan saya punya ni. Kok ada. Kalau tak ada. Ada. Okey, ni boleh dikongsikan kita bersama-sama. Alright. Sekejap Saya share slide. Share.
Ha. Okey, so nampak tak slide? Kalau nampak tolong respon. Saya tak tahu anda nampak ataupun tidak. So untuk kita kepastian, tolong respon nampak atau tak. Saya terpaksa tengok dua ni, peranti. Kalau nampak, tulis saya nampak. Kalau tulis jelas, jelas. Tu lagi maknanya kita nampak dengan jelas. Kalau ada yang tulis faham, faham. Masya Allah. Mana lain macam dia punya aura. Kan faham, jelas dan padu. Saya jelas, saya nampak, saya faham, beres. Masya Allah. Nampak tak? So dalam kita punya strategi marketing yang diutarakan oleh kita punya mendiang Rex ialah anda tidak boleh habiskan masa keseluruhannya untuk sale sahaja. Sale ni dia main dekat produk je lah. Dekat produk. Memang produk penting. Nampak tak? Produk penting. Tapi bukan kita kata produk tak penting. Produk penting. Dia adalah akar umbi. Sebab tu kalau dia tengok dalam segitiga yang belah kiri, yang tunjuk ilmu tadi tu, ilmu produk. Dia duduk dasar sekali. Makna dia adalah asas. Dan dia adalah paling banyak. Betul tak? Dia adalah paling banyak. Maksud dia ilmu tentang produk mesti banyak. Nampak? Ilmu tentang produk mesti banyak. Tapi kalau kita hanya bergantung kepada produk atau sale diri kita semata-mata, apa berlaku? So income kita tengok dia duduk kat mana. Tengok dia duduk kat mana. Nampak tak? Income kita bila kita fokus on produk, produk tu sangat penting. Jangan kata produk tak penting. Produk sangat penting, super penting. Dia duduk di dasar dan dia diperlukan sangat banyak. Betul? Ilmu, produk paling besar, paling luas. Tapi kalau kita just fokus untuk produk, income, cuba tengok. Siapa boleh bagi tahu saya, lambang duit dekat produk tu ada berapa? Lambang duit dekat produk ada berapa? Siapa boleh tulis? Respon. Siapa boleh respon? Saja. Manager Puspa. Manager Puspa. Masya Allah, saja. Betul. Saja. Apa ni manager Hakimi kita? Manager Brian kita? Satu. Nampak? Laman duit dekat produk tu satu. Nampak? So bila kita bicara tentang ilmu, sebab tu kita jangan bergaduh. Kan? Ada orang kata produk tak penting. Bukan. Maksud dia kata produk tak penting. Bukan tak penting. Maksud produk. Jangan hanya fokus kepada produk. Jangan habiskan masa kita hanya untuk sale. Nampak tak? Sale penting. Tapi jangan habiskan masa kita untuk sale saja. So kita kena upgrade lagi satu tingkatan ilmu, iaitu marketing plan. Nampak tak? So kita kena naik satu tahap lagi. Nampak tak? Satu tahap lagi. Marketing plan. Ilmu marketing plan. Jadi ilmu marketing plan, dia duduk tingkat nombor 2. Nampak kita ada berapa orang ni? Kita ada 34 orang. Dari berbilang-bilang lain. Masya Allah. Nampak yang lain-lain lagi rugi ni. Lain-lain tak datang. Join. Jangan apa orang kata, jangan biarkan network anda dan saya ketandusan. Jangan. Okey? Tak sampai ke akar umbi kita, rugilah sangat. Kan? Macam kita makan produk kan? Makan produk kita ni hujung rambut sampai hujung kaki. Kan? Kita makan produk kita tak sampai ke hujung kuku kita. Kuku kita jadi tak comel. Rugilah. Tu maknanya produk kita kan. Sebab tu kalau kita daripada manager Jun kan, tips daripada CVM Jun, dia kata kalau you tengok itu ada masalah, itu ada kaitan dengan hati juga. Ada kaitan dengan hati. Kalau tengok budak kecil kan, rambut dia lebat, kuku dia cantik, kuku dia keras kan. Tu makna sistem hati dia sangat bagus. Itu daripada CVM Jun lah. Okay? Bukan daripada doktor. Tapi maksud dia
tips daripada kawan-kawan sahabat kita. Okey? So jangan sorang-sorang. Jangan apa kita kata ajak lagi. Mungkin mereka tak dapat masuk sekarang tak apa. Tapi pastikan kita ajak dia. Bila dia nak masuk nanti, dia dapatlah. Kan? Berapa banyak dia masuk itulah bagus. Kan? Tapi kalau kita ajak langsung, saya boleh jadikan siapa lagi? Ustaz Omar kot. Saya jadikan Ustaz Omar sebagai co-host. Kalau bantu. Lepas tu lagi siapa boleh ni. Nanti kalau ada orang masuk apa tak tutup mic, tolong tutup mic. Okey. Hakimin, manager Hakimin, manager Sokma. Okey. So kita balik pada kita punya cerita. Okey, bila kita naik satu tahap lagi pada marketing plan, okey, bila kita naik kepada marketing plan, naik kepada satu level, maka kita punya ilmu pertama sekali dia naik satu tahap lah. Dia naik satu tahap. Dan marketing plan ni merupakan upgrade diri kita untuk lebih maju. Sebab apa? Kita bukan sekadar tahu tentang ilmu produk, tetapi kita juga tahu tentang apa yang kita dapat. Tu dia. Kita tahu apa yang kita dapat sekiranya kita menjalankan produk ni. Tu mahal tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Kan? Kita buat ni kita dapat apa? Buat ni dapat apa? Cuba saya tanya siapa-siapa dekat sini. Kan? Nak jawab. Kita buat forever ni kita dapat apa? Ada? Boleh respon? Boleh respon? Kita dapat apa? Boleh tak? Saya nak tahu jawapan pada tuan. Wah. Okey, manager Puspa tu dapat duit. Masya-Allah. Lagi? Lain? Bagus tu. Tepat dah tu. Sebab memang kita cari duit kan? Ke kita cari benda lain? Dapat apa? Lain. Insentif. Manager Brian tulis insentif. Okey, lagi? Lain benda tu? Kita ada 36 orang ni. Siapa lagi? Insentif, dapat duit, dapat kebebasan masa. Ustazah Ummu Kifah jawab, kebebasan masa. Lepas tu Liza jawab dapat ilmu. Tuan Aidara jawab dapat nilai. Lepas tu Insyirah jawab dapat kawan baru. Semua betul. Semua betul. Kan? Semua betul, tak ada masalah. Ada yang tulis lagi. Ruslan tulis bebas masa, bebas keuangan dan kesihatan terjamin. Ustazah Ila kita tulis dapat freedom, masya-Allah. Manager Lily tulis sihat. Lagi ada lagi tak? Long Nazri tulis dapat buat bisnes. Dapat buat bis. Lain lagi ada tak? Idea. Apa yang kita rasa kita dapat dengan kalau kita buat forever ni? Apa kita punya target dan hala tuju? Kita kena ni. Kita kena bincang ni. Kita kena sebut benda ni. Lain ni baru berapa orang ni sebut ni. Yang lain-lain ada tak lagi? Ada tak lagi? Sahabat-sahabat, kau dah blur dah. Atau kita keliru. Saya buat dapat apa? Saya buat dapat apa? Saya pun tak confident lah dapat apa. Capai Big Y. Capai Big Y. Okey, lagi? Lain? Nak dengar lagi? Lain? Nampak masa depan cerah. Masya-Allah. Manager Hakimin, nampak masa depan cerah. Okey, so dengan Forever Living sebenarnya kita boleh dapat semua tu. Kalau kita target akhirat pula, dapat pahala tolong orang. Masya-Allah. Okey? Dengan Forever Living, kita boleh dapat semua yang sahabat-sahabat kita tulis tadi tu. Bahkan sebenarnya lebih lagi. Okey?
Cumanya bila kita tahu bahawa Forever Living ni dia adalah satu platform yang sedia nak bagi kita macam-macam semua yang kita tulis ni tadi. So bagaimana tindakan kita dengan dia? Tu je soalan dia. Bagaimana tindakan kita dengan Forever tu sendiri? Adakah kita istiqomah? Contoh dia. Adakah kita sentiasa buat 3S? Selling, sharing dan selling, sponsoring dan servicing? Setiap hari? Adakah kita sentiasa sharing dengan orang kebaikan produk, ataupun kita sharing dengan orang marketing plan, ataupun kita jumpa sahabat-sahabat kita dan kita ceritakan pada mereka testimoni produk atau testimoni kejayaan? Adakah setiap hari? Jadi soalan dia bukan hanya kita tahu apa yang kita akan dapat, tapi ialah bagaimana kita berinteraksi dengan Forever itu sendiri. Macam mana kita berinteraksi dengan Forever itu sendiri. Itu dia punya kunci dia. Sebab apa tahu? Contoh kalaulah kan tuan puan yang ada kat sini diberi sebidang tanah yang sangat subur. Sebidang tanah yang sangat subur. Tuan puan yang ada berapa orang? Ada 35 orang kat sini. Yang saya tak pasti tuan puan sini jelas tak suara saya tak pasti. Tapi kita semua 35 orang ni diberi sebidang tanah yang subur. So, kita akan dapat apa? Daripada sebidang tanah yang subur tadi, kita akan dapat apa? Apa dia yang kita akan dapat? Cuba sahabat-sahabat sezom sahabat-sahabat sezom tulis apa yang kita akan dapat. Nampak? Kalau Abang Roslan kita tulis hasil lumayan, bercucuk tanam. Kalau rajin dapat hasil tanaman, dapat apa yang kita usahakan. Kan? Jadi sebenarnya tanah tu dah disiapkan. Kita akan dapat apa yang kita layak dapat. Okey? Kita akan dapat apa yang kita layak dapat. Maknanya apa yang kita buat dekat tanah tu. Kalau kita tanam cili, kan? Kalau kita tanam cili, takkan kita nak dapat durian. Kan? Kita tanam cili, bagus dah. Bagus, mahal, berharga, bernilai. Tapi bila musim durian, kita panas hati dengan penjual durian. Contoh kan. Bila musim mangga, kita panas hati dengan orang yang jual mangga. Contohlah. Jadi kita akan dapat, kalau kita tanam cili, cililah yang kita akan dapat. Kalau kita tanam durian, durianlah yang kita akan dapat. Kalau kita tanam manggalah yang kita akan dapat. Kalau kita tanam durian, celah-celah tu ada cili, lepas tu ada pula tepi-tepi tu pokok mangga, semua itulah yang kita akan dapat. Nampak tak? So bukan masalah tanah sebenarnya, tetapi ialah bagaimana kita berinteraksi. Nampak tak? So soalan ni hanya balik pada diri kita. So apa Forever nak bagi pada kita? Ni soalan untuk diri saya ni. Saya mengambil berkat tuan-puan yang ada kat sini untuk soal diri saya dan kita semua. Apa kita nak Forever bagi pada kita? Kita nak Forever bagi kita duit yang banyak, macam mana dibagi tahu tadi. Kita nak Forever bagi kita sihat. Kita nak Forever bagi kita kebebasan masa. Kita nak Forever bagi kita pelancongan percuma. Kita nak Forever bagi macam-macam lah. Apa yang kita nak tu. Kereta baru. Kan? Kita nak Forever bagi apa? Jadi dia bergantung kepada apa yang bagaimana kita berinteraksi dengan Forever itu sendiri. Nampak tak? So bila kita upgrade ilmu kita kepada marketing plan, cuba tengok dekat bahagian income. Dekat bahagian income kan. So kita akan nampak dekat plan tu berapa duit dia. Berapa nombor duit dia. Cuba tulis. Cuba tulis dalam respon, dalam chat. Berapa nombor duit dekat apa kita kata plan tu. Manager Brian tulis 2. Nampak tak? Dia bukannya 2, contohnya bawah tu RM1, bawah atas tu RM2. Bukan.
Dia bukan macam tu. Okey? Dia bukan maksud dia dekat. Siapa jual produk dapat RM1, siapa jual marketing plan, siapa yang duduk marketing plan dapat RM2. Bukan macam tu. Dia adalah bila satu orang duduk dekat marketing plan, dia akan pergi 2 kali ganda sekurang-kurangnya. Dia akan pergi 2 kali ganda sekurang-kurangnya dibanding dengan hanya fokus kepada produk. Nampak tak? Maksud dia macam ni. Bila kita berniaga seorang-seorang, kita akan ada rangkaian pelanggan yang ramai. Okey, kita boleh servis mereka, kita seronok, kita tengok mereka sihat, kita akan dapat income. Nampak? Kita akan dapat income. Okey, tetapi bila kita upgrade ilmu kita kepada marketing plan, so apa yang akan berlaku? Kita boleh ajar network kita marketing plan. Yang mana daripada mereka guna produk sekali atau mereka guna produk seorang, mereka berkembang. Tu dia punya key dia. Bila kita ada ilmu marketing plan, kita ajarkan kepada network kita yang mereka guna produk sebelum ni, mereka juga ada peluang untuk berniaga. Mereka juga ada peluang untuk berkembang. Mereka juga ada peluang untuk dapat income. So, sebenarnya marketing plan, walaupun dia tulis dia punya duit tu 2, dia tak semestinya 2 kali ganda. Okey, dia tak semestinya 2 kali ganda. Dia boleh pergi berganda-ganda sebenarnya. Kalau satu orang leader yang mana dia boleh rekrut 5 orang pekerja, 5 orang yang nak cari income macam dia. Nampak tak? Kalaulah dia buat 5 sisi, dia boleh rekrut 5 orang yang buat 5 sisi. Makna dia punya income pergi berganda-ganda 5 kali tu. Dia seumpama orang yang ada 5 kepala 5 kepala, bukan 5 kepala. Kita sebenarnya 1 kepala, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki kan, duduk setempat. Tapi dia seolah-olah ada duplikasi dia 5 orang. Dia macam duplikat diri dia 5 orang. Kalau kecil-kecil lu tengok kartun Naruto tu, dia boleh jadi 5. 5 orang. Orang ni buat kat sana, orang ni buat kat sana. Dia boleh buat 5. Macam contoh kalau kita berniaga kat pasar malam seorang-seorang, ini kita ada 5 tempat berniaga. Dan dia bukan pasar malam je. Dia mungkin pergi. Ada seorang dia kata aku nak buat forever ni dekat pasar malam je. So daripada pukul 6 petang sampai pukul 10. 4 jam je. Tapi orang yang kedua, mungkin dia nak pasar pagi, pasar tengah hari, pasar semualah. Pasar pagi, pasar tengah hari, pasar petang, pasar malam. Dia satu orang, dia buat mungkin 10 jam. Nampak tak? So maknanya kita yang buat bisnes tadi tu, kita telah kita telah dapat satu keupayaan penggandaan masa. Nampak? Kita dapat gandakan masa kita. Gandakan masa kita mencari income. Bayangkan kalau satu orang dia boleh pancing 1 jam seekor ikan. Tapi kalau ada 5 orang dia pancing 5 ekor. Masa yang sama. Nampak tak? So lagi ramai dia punya masa yang lebih singkat, dia boleh pergi lebih jauh. Nampak? Itu untuk orang yang menguasai marketing plan. So adalah sahabat-sahabat tanya, macam mana nak kuasai marketing plan? Sebab itu kita ada kelas GEP. Paling kurang dalam plan benih kita, plan benih ni apa Ustaz? Orang cakap, plan benih bila satu orang dia nak belajar tentang, dia daripada AS, Assistant Supervisor 30%, dia nak naik kepada manager. Okey, dia mesti mahir dengan plan benih. Okey, dia mesti mahir dengan plan benih. Plan benih ni disebut sebagai plan benih macam kita tanam benih kita tanam benih. Lagi banyak benih yang kita tanam, lebih banyak peluang untuk kita kaut dia punya hasil. Tapi lagi sikit benih kita, janganlah kita harap kita tanam benih 1, kita nak 5. Mana boleh? Paling kurang bila kita tanam 1 lah, itu pun mungkin jadi, mungkin tidak. Nampak tak? So, plan benih. Plan benih ni
dalam marketing plan kita kena kuasai pertama NDO. Okey, NDO. Tulis. Tulis ya, tulis. Bagi sahabat-sahabat yang baru mesti tulis NDO. Apa itu NDO? Apa dia? Apa? New Distributor Orientation. New Distributor Orientation. Tak tahulah saya punya bahasa betul ke tak. Tapi itulah dia. Orientasi peniaga ataupun kita kata usahawan baru. Distributor ni maknanya peniaga lah. Kita jadi macam wakil kan. Wakil. Jadi kita kata alright. Okay. Yang perlu kita kuasai ialah new distributor orientation. Kejap saya share balik. Nampaknya dah terputus kita tadi. Host pun dia dah terputus. Macam mana tu? Kejap. Kita siapa host? Dia balik pada Ustaz Din host. Ustaz Din. Ustaz Din. Saya tak boleh jadi ni. Tak boleh share. Jadikan saya co-host balik. Ustaz Zailah, jadikan saya co-host balik. Laptop ni itulah dia. Tanda-tanda. 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 Dia 2 tahun dia punya umur. Dia pun Masya Allah. Dia tanda-tanda. Tahu tanda apa? Sekejap, saya tak boleh nak share. Dah belum? Belum lagi. Ustaz Din host tu, dia balik pada Ustaz Din. Jadikan saya punya saya punya handphone ni host lah. Pun boleh juga. Yang satu lagi. Okey, saya letak macam mana tak nampak tu. Saya letak depan host. Saya letak host, jadikan dia host. Jadi okey lah tu. Okey, jadikan yang nama saya yang tu host. Saya tulis tu host SCM Muhammad Sufian. Nampak tu ada macam tanda. Tanda naik pangkat, tanda nak laptop baru. Masya Allah. Semua tu adalah orang kata sangka-sangka baik yang memang kena ada bagi setiap orang bisnes. Apa tu? Mesti kena ada tau. Kalau tak ada sangka baik kan, nak berniaga ni susah. Nak berniaga mesti sangka baik. Nak Ryzen 7. Itu tak pernah. Saya pun tak berapa mahir tu. Tapi kalau manager Hakimin lah yang sebut, dia memang power lah. Dia memang ahli. Okay. So kita balik. Okay. Bila kita mahir dengan marketing plan tadi tu, kita boleh dapat satu peluang penggandaan masa. Jadi penggandaan masa ni, kalau kita seorang, contoh di satu tempat, kita ada 5 orang. Kita ada 5 orang. So 5 orang ni di tempat yang berlainan, masa yang mungkin berlainan, dan juga kita kata upaya dia berlainan. 5 kali lah upaya dia. Jadi sebab tu kita kata marketing plan, siapa kuasai marketing plan, NDO tadi tu, New Distributor Orientation, dia kena kuasai. Dalam NDO, kita akan cerita tentang apa tau? Kita akan cerita tentang sikap pertama. Lepas tu, bagi orang yang mula-mula, apa yang patut kita buat? Orang yang mula-mula, apa yang patut kita buat, sikap yang perlu kita tanam, dan kita kata orang kata tempat-tempat berbahaya. Tempat-tempat berbahaya. Maksud dia kita kena elak daripada siapa? Kita jangan pada permulaan kita kena elak daripada siapa. Itu penting. Itu ada dicerita dalam NDO. Sebab apa? Sebab kita ni mula-mula kita bersemangat. Tapi ilmu tak ada. Ilmu kurang. Result kurang.
Nampak tak? Result kurang, result belum ada, ilmu kurang. So bila kita bertemu dengan orang-orang yang tertentu, berkemungkinan mereka ni boleh patahkan kita. Saya tak pandang rendah pada tuan-puan yang ada kat sini. Tuan-puan yang ada kat sini semua adalah leader-leader yang hebat. Tapi saya khawatir dengan mereka yang tidak ada di sini. Saya khawatir dengan yang tidak ada. Nampak tak? Dengan network-network kita yang tidak ada di sini. Jadi tuan-puan yang ada kat sini, tuan-puan tu telah menunjukkan satu isyarat dan tanda bahawa tuan-puan adalah leader. Nampak tak? Berkemungkinan sekali patah, dua kali patah atau tak ada patah kan? Mungkin melantun lagi kuat kan? Tetapi bagi orang yang baru, dia jauh daripada upline dia jauh daripada kita punya sistem dia, upline dia tak masuk kelas kan? Jadi bila ada orang cakap sikit dia pun habis. Orang reject sikit dia pun habis. Jadi sangat-sangat rugi lah. Sedangkan kita dah cerita tadi, forever adalah ladang yang sangat subur. Nampak tak? So kita rugi, kita terlucut. Kadang-kadang ada orang, dia ditanya satu soalan je. Contoh. Dia ditanya, dia kata, kau buat MLM, kau tahu tak MLM ni haram? Tengok. Dia dihentam dengan satu kata-kata yang salah. Dia bukan dihentam dengan betul pun. Kalau kita kata hentam dengan betul ni macam orang baling batu itu, bengkak kita punya dahi, bengkak dahi kita. Kita kata tu bahu itu kita kata itu batu betul lah tu. Ini orang baling kita dengan kenyataan yang salah. Mana dia baling kita dengan kita kata apa? Mungkin kita kapas. Dia baling kita dengan bentuk batu, gambar batu. Ni batu tapi kapas. Macam saya dulu kawan-kawan kena kan. Kawan-kawan dia kena saya. Dia buat prank saya kan. Dia angkat batu-batu. Ustaz, batu-batu ni, batu-batu. Dia tak kira ustaz lah. Bagi pian ni batu-batu ni. Dia angkat dan baling. Saya pun lari lah. Rupanya dia baling tu kapas saya rupanya kan. Kapas yang bentuk batu-batu. Nampak? Ada orang baling kita dengan satu kenyataan yang salah. Contoh dia kata, hantar buat MLM ni kan haram. Dah kita pun perak. Kita pun perak patah. Sebab tu kita kena balik kepada kita punya leader kita, upline kita. Balik kepada sistem day kita. Balik kepada kita punya upline day kita. Balik kepada kelas kita. Nampak tak? Lepas tu kita kena jelas. Kalau apa-apa yang kita tak faham, yang kita tak jelas, kita kena tanya. Jangan buat kesimpulan sendiri. Tu sangat penting. Jangan buat kesimpulan sendiri. Kalau kita tak faham sesuatu, tanya. Ni kadang-kadang kita dengan upline kita pun sama juga. Kan? Kita dengan upline kita ada miscommunicate. Kita pun kata apalah upline itu, upline itu. Jangan. Terus tanya. Jadi kadang-kadang kita orang kata sebagai orang yang baru nak mula, yang tak ada pengalaman, memang berlaku. Okey, memang berlaku. Akan berlaku gangguan-gangguan tu dalam diri dia, okey? So, kita tanya. Dalam NDO lagi dia cerita macam mana kita nak bertahan dalam jangka masa panjang. Contoh dalam apa dia ada macam mana kita nak bertahan dalam jangka masa. Dia kata pastikan kita buat forever ni dengan bersungguh-sungguh, beri peluang kepada diri kita sekurang-kurangnya 1 tahun yang bersungguh-sungguh. Nampak? Beri peluang kepada diri kita sekurang-kurangnya 1 tahun yang bersungguh-sungguh. Cuba tengok. Kalau 1 tahun tu kita bersungguh-sungguh, kita kena buat satu jadual tau. Day 1, bukan day 1 in forever, tapi day 1 orang kata apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di forever. Dia macam tu. Dia upgrade. Kalau Manager Supian tu saya suka dia dengar dia kata upgrade tu. Saya suka dia dengar dia cakap upgrade. Dia upgrade sikit. Nampak? Bukannya day 1 di forever, tapi day 1 bersungguh-sungguh di forever. Nampak? Day 2 bersungguh-sungguh di forever. Masya Allah. Cuba kita tengok. Kalau 1 tahun kita boleh buat macam tu, so apa kita punya neraca? Neraca kita nak kata okey. So adakah
Nanti ada orang cakap, kalau maksudnya nak bersungguh-sungguh tu maknanya adakah saya perlu 10 jam setiap hari di Forever? Bukan. Tetapi sekurang-kurangnya apa yang diperlukan diperlukan oleh kita lakukan pada hari itu. So bincanglah dengan upline tuan-puan, bincanglah dengan upline tuan-puan. Okey, saya nak jadi orang yang bersungguh-sungguh selama setahun di Forever. So apa yang saya perlu buat setiap hari? Jadi upline tuan-puan membagi contoh. Setiap hari pastikan 3S ada. Sekurang-kurangnya 2 orang. Contoh dia bagi. Lepas tu dia bagi setiap hari sekurang-kurangnya dengar satu kelas. Setiap hari sekurang-kurangnya buat iklan dia bagi tu. Okay, so you buat tu, you bersungguh-sungguh. Okay, you buat tu, you bersungguh-sungguh. Bincanglah dengan upline apa yang kita patut dapat, apa yang kalau setengah leader dia suka, kalau dalam goal setting punya kelas dia akan sebut carilah, bukan cari dalam bentuk kerja, dia sebut carilah dalam bentuk sisi. Maknanya selagi you tak settle sisi tu, selagi tu hari tu belum bersungguh-sungguh. Tu lagi upgrade lah. Lagi upgrade. Boleh bincang dengan upline. Bergantung pada kesenangan dan kemudahan setiap FBO sebab setiap orang kan tak sama. Macam saya baru dapat baby ni kan, dia lain pula dia punya gangguan dia. Tapi saya tak boleh jadikan tu sebagai alasan untuk ke belakang. Walaupun terkebelakang, tak boleh jadikan tu alasan juga. Okey. Sebab bila kita dah kita dalam isteri bersalin berpantang ni, kita ada lain sikit kita punya jadual tu dengan anak apa semua. Tapi kita tak boleh jadikan tu alasan. Sebab apa? Kita dah cerita dah dalam goal setting kita. Alasan tak bayar bil anda, alasan tak bayar duit kereta anda, alasan tak bayar sewa rumah anda, alasan tidak bayar hutang anda, alasan tidak semua lah. Kan? Alasan ni dia hanya sejuk hati je. Dia jadi sejuk hati. Kan? Tapi hasil tak ada. Hasil rugi. Nampak tak? So bincang dengan upline tuan-puan. Tanya. Tak ada masalah, tanya. Minta masa dengan dia orang. Tanya dengan upline apa saya nak buat untuk saya realisasikan setahun bersungguh-sungguh di Forever. Nampak? Okey, kalau upline tuan-puan nak letak sebagai sisi sebagai target, lagi bagus, lagi powerful. Contoh dia katakan, usahakan setiap hari ada sisi 0.5 sisi. Contoh dia. Kita belajar 0.5 sisi. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Okey. Yang ketiga ialah meeting. Cuba tengok balik pada kita punya segitiga ni. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga ialah meeting. Okey. Bila kita ada ilmu meeting. Ilmu meeting. Maksud dia kita kumpulkan semua leader-leader yang kita kata yang bersemangat, yang bersungguh-sungguh dalam satu event. Jadi kalau kita kata contoh dalam ni ada 40 orang, sebenarnya saya yakin dan percaya bahawa yang ada di dalam ni bukannya 40 orang tetapi adalah 40 leader. Okey? Ada 40 leader di sini, sepatutnya kita akan dapat natijah dia ialah 40 manager di sini. Satu masa nanti. Amin. Amin lah. Amin lah. Tak tahu korang ni nak doa amin ke tak. Amin lah. Jadi kalau kita nama tu ada 40 kat sini, jadi saya percaya bahawa yang datang pada malam ni semuanya adalah leader. Okay? So, kita upgrade sikit peranan kita supaya kita fokus juga kepada meeting. Meeting ni, satu, kalau meeting yang kita strong, kita punya meeting kita, itu leader bawah kita kan. Tapi ada satu lagi, kita juga bawa mereka kepada leader, kepada meeting upline kita. Meeting upline kita. Jadi meeting upline kita tu dia adalah berskala lebih besar. Skala dia lebih besar, dia punya kita kata semangat dia lagi panas. Lepas tu aura ilmu dia lebih besar. Contoh kan, kalau macam saya jadi sekadar ilmu yang ada pada saya lah. Tapi bila saya bawa network saya kepada meeting upline,
So apa yang berlaku? Dalam meeting upline tu ada orang yang lebih lagi pada saya. Contoh dia. Nampak tak? Ada orang yang lebih lagi pada saya. Ada orang yang income. Contoh dalam ni. Ada tak orang yang dalam ni income dia dah kutip 1 juta daripada Forever? Ada. Nampak tak? Ada. So kita nak cari orang yang lebih tinggi daripada kita adalah sangat-sangat mudah. So apa yang kita dapat natijah dia? Maknanya kita punya network akan lebih cepat upgrade. Sebab tu kita kena bawa kita punya network cepat-cepat meeting dengan kita punya leader, dia punya upline. Sebab tu kalau kita boleh jual meeting ni, kita mahir dengan meeting ni, kita akan dapat leader. Kalau kita just mahir dengan marketing plan, kita akan dapat business partner, orang yang nak buat. Sebab tu saya cerita tadi, orang yang marketing plan, dia akan dapat, tengok, dia plan, dia akan dapat nombor 2 kat sini kan. Kalau kita tengok yang belah kanan tu, marketing plan, dia punya income dia duduk kat nombor 2. Tapi kalau orang yang mahir dengan meeting, dia bawa network dia kepada meeting. Kalau meeting dia, maknanya ilmu dia sekadar kat dia. Tapi kalau dia bawa meeting kepada upline dia, contoh. Kadang-kadang ada di kalangan kita, dia nak cari prospek yang lagi besar daripada dia. Contoh macam mana? Contoh macam saya. Saya belajar tak ada SPM. Kan? Tak ada SPM. Tapi saya nak dapatkan satu prospek yang besar. Contoh dia seorang doktor. Nampak tak? Seorang doktor. So macam mana? Macam mana? Antara dia macam mana cara yang kita boleh gunakan, kita nak lead satu orang doktor. Contoh dia. Jadi meeting upline ni sangat penting. Nampak? Meeting upline. Meeting dalam kita punya apa kita kata? Kita punya apa sistem kita, dia ada meeting upline. Jadi meeting upline ni sangat penting. Jadi network kita akan lebih banyak pengalaman dia dapat, lebih besar skala dia, skop dia boleh lebih besar. Bahkan kita akan dapat prospek yang mungkin kita pun tak jangka. Kan? Dalam network kita, mungkin contoh kita dapat network yang mungkin orang yang kita kata profesional kan, profesional. Jadi dia perlukan satu suasana meeting, kita kata meeting dengan upline tadi akan banyak membantu kita lah. So dalam meeting tengok income berapa. Dalam meeting income kita akan naik kepada nombor 3, nampak? Kat sini. Sebab tu antara dalam leader-leader yang menjadi saya punya, kita katakan kita tengok kan kebaikan mereka ni, kawan-kawan ni. Saya tengok macam Alex kan. Alex kan. Alex antara dia. Upline kita Michelle dengan Richard, dia ada downline dia nama Alex kan. Jadi Alex ni dia dapat kalau closing orang yang profesional kan, dia closing. Dia ada skill dia ada tu. Jadi kita gunakan suasana yang ada ni. Kita gunakan environment, maknanya mereka yang ada network doktor, ada network engineer contoh kan. Maknanya kita gunakan power yang ada pada mereka ni untuk kita bawa kita punya prospek-prospek untuk sama dalam meeting tu. Nampak tak? So, adakah meeting tu akan merugikan kita? Tak. Meeting tu dia menguntungkan kita. Dia menguntungkan kita dan network kita. Sebab tu orang berniaga, dia punya pemikiran dia kena luas. Dia tak boleh hanya terbantut pada dia saja. Kan? Kalau dia terbantut hanya pada diri dia saja, yang tu yang tak jadi jutawan tu, tak jadi dia. Kan? Tetapi dia kena bawa kepada satu suasana yang lebih luas. Nampak? Jadi Allah Ta'ala ciptakan manusia ni sangat-sangat hebat. Nampak? So meeting tu dia akan dapat progress dia 3 ni tau. 3 bukan 3, dia tulis tu ada berapa bintang tu. Cuba bagi tahu dekat saya dalam ruangan chat berapa lambang duit dekat meeting tu. Lambang duit dekat meeting tu apa? Tengok. Manager Puspa kita jawab 6. Nampak? Lambang duit dekat meeting tu ada 6. So maknanya
kita ikut pengalaman sahabat-sahabat yang ada sama-sama yang bawa kepada meeting ni, orang dia memang boleh pergi 6 angka. Tahunan income dia 6 angka. Ataupun mungkin lebih, bulanan dia 6 angka. Nampak tak? Dan ada satu lagi. Dia bawa, dia upgrade lagi ilmu dia kepada sistem. Oh, tadi saya tak habis lagi cerita. Plan benih. Plan benih dia kuasai NDO, kemudian dia kuasai GEP. GEP, apa base dia? Base dia. Okey, base dalam GEP, kita faham apa itu usahawan. Kan GEP. Selalu, siapa sini pernah dengar perkataan GEP? Saya takut ada orang yang tak faham GEP. Siapa pernah dengar perkataan GEP di sini? Tolong respon. Yang terbaik lagi, GEP dia boleh tulis. Apa itu GEP? Boleh tak tulis apa itu GEP? Ni dalam plan benih. Rosliza kata saya pun pernah dengar GEP. Kan? Jadi apa itu GEP? Siapa boleh tulis dekat tu? Manager Supian tulis Global Entrepreneur Presentation. Maknanya presentasi usahawan global. Okey, so apa key point? Manager Puspa pun tulis Global Entrepreneur Presentation. Kalam kamu type. Kalam kamu type. Tak apa. Alhamdulillah, syukur. Okey. So apa itu Global Entrepreneur Presentation? Apa key dia? Okey. Dalam tajuk tu sendiri dia ada satu kunci. Ditulis presentasi usahawan global. Usahawan. Tu dia. Dia punya kata kunci. Pop. Dia bukannya peniaga global, bukan. Tapi usahawan. So kunci dalam GEP kan, sebab ada orang dia kata, Ustaz, saya dengar tu macam 1 jam 2 jam je GEP tu. Jadi kunci tu pertama dia faham 4 kuadran manusia. 4 golongan manusia mencari duit tu. 4. Okey. Kemudian dia faham analisa syarikat. Analisa syarikat tu, bila satu orang mula nak cebur diri dalam suatu bisnes, dia perlu kuasai apa. Kan? Kemudian dia faham bagaimana Forever boleh mendatangkan income pada dia. Melalui apa? Dia faham 3 konsep. Dia faham 3 konsep, baru dia tahu. Sebiji-sebiji dia tahu macam mana Forever boleh bayar mahal. Adakah itu money game? Adakah dia adalah wang haram ditukar-tukar, dicuci-cuci? Kan? Macam mana ada hari tu dalam live siapa dah, tiba-tiba ada satu orang tulis, Raja Bomo tulis kan, dia kata money game, dia kata. Forever adalah money game. Ustaz Din tunjuk kat saya kan, saya senyum je. Nama Raja Bomo pun dah bermasalah lah segi syariat. Tak payah nak pergi lain lagi. Nama tu pun dah problem dah. Okay. So bukan kita nak condemn tak. Tapi maksud dia ialah orang tak faham. Okay, orang tak faham. So bila orang tak faham, kita boleh jelaskan mereka kenapa Forever boleh bagi bayar banyak pada kita. Kita faham melalui 3 konsep. Macam mana Forever kecilkan kos. Kecilkan kos sehabis-habis kecil lah. Tak boleh kecil lagi pada tu lah. Macam mana dia boleh operasi kos tu boleh jadi kecil. Bayangkan, maknanya benda kalau kita milik sendiri dengan milik orang, mana yang lebih jimat kos? Tentulah benda yang milik kita sendiri. Kan? Contoh kita masak sendiri dengan makan kita. Tengoklah nantilah cerita lain. Maksud dia, okey, kita kuasai GEP. Itu antara dia. Maknanya dah GEP tadi 4 kuadran manusia, presentasi apa kita kata 3 perkara yang analisa syarikat perlu diselidiki sebelum kita mula buat bisnes. Lepas tu 3 konsep. 3 konsep. Lepas tu ada 5 ciri dan diakhiri dengan 5 langkah. Cukuplah kita punya GEP tadi. Kan? Lepas tu juga dalam plan benih juga kita bincangkan tentang 5 sisi. Kepentingan kita buat 5 sisi supaya kita tak meraban buat bisnes. Meraban buat bisnes tahu apa? Bulan pertama 1000 sisi. Contoh lah. 1000 dia buat 1000. Bulan kedua relax. Dia
Tak buat. Sebab apa? Dia tak faham. Dia fikir, aku dah beli 1000 cc, aku nak habiskan dah produk ni. Dia fikir macam tu. Itu dia punya fikir. Rugi lah. Jadi kita ada kelas 5 cc. Lepas tu kita ada, dalam program benih kita ada apa? Kita ada goal setting. Nampak? Goal setting. Itu adalah pendekatan kita. Dan kita juga ada apa? Dalam kita punya, kita ada insentif. Itu semua antara ilmu kuasai sebentar plan benih. Daripada AS kita nak naik kepada manager. So bila kita dah manager, kita upgrade lagi ilmu meeting. Okay, meeting. So bila kita dah sampai manager, kita nak pergi push kepada F2D dan juga CBM. So kita namakan plan yang kita nak lalui ialah plan hutan. Nampak tak? Plan hutan. Di situlah dia ada 1 to 8 rules. Okay, 1 to 8 rules. Dia ada apa? Macam mana 5 line 5 leader kita nak belajar untuk F2D. Kan? 5 line 5 leader daripada AS pun ada, tapi penerapan dia lain. Penerapan dia mencari VIP, kemudian buat 5 cc. Kemudian AS dengan supervisor hanya boleh sampai 3 layer. Jangan pergi kepada bawah lagi. Kalau leader suruh pergi bawah lagi, maknanya ada satu prank dia nak buat kat kita. Jangan. AS dengan supervisor hanya pergi 3 layer saja. Mana layer pertama aktif, layer kedua aktif, layer ketiga aktif. Dah. Kalau layer keempat aktif, kita kena minta kita punya sama ada assistant manager atau manager yang turun untuk servis layer keempat kita yang aktif. Okey? So dia ada sebab tu. Kalau manager kita, itu kan network hantar tak buat. Kita baru supervisor. Dia dah suruh dah servis sampai layer keempat contoh dia. Ni yang cerita aktif tau. Kalau tak aktif tak apa. Kita cari. Kalau yang tak aktif, dia tak kira. Walaupun layer yang ke-6 itu baru aktif. Itu baru layer pertama kita yang aktif. Itu dikira baru layer pertama kita yang aktif. Okey, 1 sampai 5 tu tak kira lagi. Sebab dia tak aktif. Okey, layer yang ke-6 tak aktif. Itu baru titik kita masa nak fight 5 cc. Nampak tak? So, yang itu kira yang pertama. So, kalau misalnya contoh, kita AS ataupun supervisor, kita ada layer keempat. So, mintalah bantuan daripada assistant manager dan juga manager. Jangan manager buat prank prank. Itu kan daulat hantar apa semua. Habis. Okey. So, dalam kita nak naik kepada CBM, kita nak naik kepada Eagle Manager, so ilmu meeting ni sangat penting. Nampak? So, ilmu meeting. Kemudian bila kita nak pergi CBM level 2 dan ke atas. So sangat penting kita mahir dengan sistem. Sebab apa? Untuk melahirkan CBM, kita perlu mahir dengan sistem juga. Kita perlu mahir. Product marketing plan meeting tu memang kena dah. Lepas tu kita kena mahir dengan sistem untuk lahirkan CBM di bawah kita. Jadi orang yang mahir dengan sistem ni, cuba tengok dia punya duit tu. Berapa? Dia punya wang tu ada berapa kat situ dia tulis? Cuba tulis dalam chat room. Saya nak tengok kok masih ada ataupun telah menidur, tertidur, ditidur semua ada. Mana? Ada 10. Masya-Allah. Kan ada 10 tu. Wang. Ada 10. Nampak? So CBL level 2, CBL level 3, masya-Allah. Kan? Dia dah ada, kalau dalam kuadran tu dia dah masuk kepada kuadran investor tu. Kita tahu kan? 4 kuadran manusia tu. Satu kita sampai tahap usahawan, kemudian dia di keempat kuadran money make money kan. Mana duit yang buat duit. Mana harta yang buat harta juga. Itu CBM level 2 dan ke atas. Dia sangat-sangat ni lah powerful dekat situ. Sangat-sangat powerful dekat situ. Cuba bayangkan macam kita kan, kita dalam Art of War dalam nombor 35. Dalam Art of War nombor 35 tu kita diajar apa? Untuk bayar cukai. Contoh untuk bayar cukai.
Jadi cuba bayangkan bila kita bayar cukai tu kan, orang yang CBL level 2, CBL level 3 ni dia bayar macam Datuk Desmond tu cukai dia je 800,000. Cukai dia 800,000. Cukai dia 6 angka. Macam mana tu? Kan? Cukai dia je 6 angka. Kita income 6 angka. Contoh kan? Kita income tahunan 6 angka. Dia cukai dia 6 angka. Masya-Allah. Nampak tak? Itu antara tanda-tanda orang yang menguasai sistem. Orang menguasai sistem. Dia melahirkan leader-leader. Dia melahirkan leader. Kan kita kata buat meeting, kita mahir dengan meeting, kita akan keluar leader-leader. So maknanya dia mahir dengan sistem, dia mengeluarkan leader. Nampak? So maknanya dia punya cukai je 8,000. Kan? Saya pernah tengok Jackie pun cukai dia 6 angka. Masa dekat Melaka tu. Masa tu saya baru assistant manager kan, tengok dia punya dia share. Masa dia share tu, dia share bawa dia punya income tax punya ni surat kan. So dia punya tu pun dah 6 angka. Tengok macam mana, maknanya Forever boleh bagi kita. So kita jelas bahawa Forever boleh bagi kita, macam mana kita dengan Forever. Itulah dia. Itulah persoalan dia, balik pada diri kita. Okay, so dekat sini siapa rasa dia dapat sesuatu? Siapa rasa hari ini dia dapat sesuatu? Type, saya. Saya tak tahulah. Mungkin saya cerita benda yang sama ke. Mungkin dia biasa dengar ni Ustaz. Dia kata, okey, siapa rasa ada dapat sesuatu? Tulis saya. Kan? Supaya dapat dipastikan ada dapat bermanfaat kan? Dapat ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah. So ada lagi, masya-Allah. Okey. So apa kita punya target untuk 2022? Kan? Untuk 2022. Jadi setiap kita mesti ada target. 2021 pun kan dah nak habis dah. Tapi kita kena push. Push kita untuk 2022 bermula sekarang. Okey? 2022 bermula sekarang. Macam Datuk Ismail kata, jadi kita ada 15 bulan. Kita ada 14 bulan untuk kita push. Jadi kalau kita push sekarang, kita berkemungkinan kita 2021 pun target kita tercapai. Yang itu kita nak sekurang-kurangnya. Kan? Masya-Allah. Lain-lain tak ada, lain-lain. Lain-lain semua dah rehat tu. Lain-lain dah berehat. Berehat semua kan. Okey. Ada apa-apa tak Ustaz Din? Ataupun ada siapa sini leader? Ada Michelle ke? Ada tak? Michelle tak ada Ustazah Ilah pun tak ada. Ustaz Din? Ustaz Din? Ustaz. Ada apa-apa Ustaz? Tak ada apa. Okey Ustaz, teruskan. Masya-Allah. Baik. Okey. So kita kita yang ada 40 orang ni, semoga kita kata kita niatlah bahawa kita buat ni untuk bukan sekadar untuk dunia kita niatlah untuk akhirat kita. Sebab tu tau, contoh kan, ada orang tanya saya. Dia tanya, Ustaz cari duit ni nak buat apa? Allah. Nak buat apa? Dia kata. Jadi kita katalah, kita tak jawablah cari keperluan sebab dia tak faham. Sebab apa? Kita tahu dah orang yang tanya ni dia tak faham. Kalau dia faham, dia tak tanya soalan tu. Kan? Jadi kita dah tahu dah. Kalau orang tu tanya, maknanya dia tak faham. Ustaz ni cari duit macam ni buat apa? Kita tahu dah dia ni tak faham. Jadi kita jawab je dengan kata-kata yang mudah. Itu. Saya nak bawa saya punya duit semua pergi akhirat. Saya nak bawa semua pergi akhirat. Itulah bezanya orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Nampak tak? Kita nak bawa semua pergi akhirat. Bukannya kita nak bawa tinggal kat dunia. Sebab tu antara menjadi satu kita kata saya rasa saya mesti ke depan dalam perkara ni ialah ini dia. Supaya untuk kita sedarkan pada sahabat-sahabat kita
kawan-kawan kita bukan nak cari macam mana orang yang tak faham cari. Hanya duit, lepas tu dia nak berfoya-foya ke apa. Itu rugi, itu semua akan jadi najis kita. Bukan kata tinggal atas dunia, jadi najis. Jadi najis, tak bermanfaat. Jadi itu. Tapi kita nak semua benda ni bawa ke akhirat kita. Apa dia? Setiap benda yang kita sedekahkan, setiap benda yang kita infak. Dan infak pun ada orang tak faham. Dia ingat infak ni bila bagi pada orang fakir miskin tu baru infak. Kalau bagi pada adik-beradik bukan infak. Itu pun satu kefahaman yang salah. Nampak tak? Sebenarnya apa saja yang kita bagi, Nabi sebut dalam hadis yang begitu jelas. Setiap benda yang bernyawa, zukabidin, Nabi kata. Benda yang berhati, maknanya benda yang bernyawa sebenarnya. Setiap apa yang kita bagi itu sedekah. Kan? Bagi pada isteri, bagi pada anak-anak, bagi pada sahabat-sahabat, bagi infak sebanyak-banyaknya. Contoh kan, kita niat supaya apa yang kita ada ni semua kita boleh dapat balik ke akhirat. Nampak tak? Jangan kita niat hanya untuk hanya menikmati kesenangan dunia, rugi lah kita. Sebab tu, maknanya orang yang berilmu dia kena ke depan dalam perkara ni. Orang berilmu. Sebab apa? Kalau tidak, yang akan menguasai hanyalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang kita kata orang yang mana cita-cita dia hanya untuk najis, untuk perut, untuk tanah dia saja, contoh dia. Rugi lah. Rugi. Sebab tu kita kena ke depan benda. Dan kita kata kita nak jadi jutawan akhirat. Kita jangan niat jadi jutawan dunia. Niat jadi jutawan akhirat. Sebab kita dapat duit tadi tu, kita boleh bina akhirat kita. Ada orang bina akhirat dia dengan zikir, bina akhirat dia dengan amalan, bina akhirat. Jadi bina akhirat dengan harta hanya orang yang tertentu yang Allah bagi. Nampak tak? Ini golongan yang dicemburui oleh sahabat-sahabat. Golongan jutawan beriman adalah golongan yang dicemburui oleh sahabat. Oleh sebahagian sahabat. Ni saya sebut ada yang pening tu, dia tak faham. Ada pula sahabat cemburu dengan jutawan. Ada. Kenapa tak ada pula? Adalah. Ada satu hadis dalam, kalau tengok dalam Riyadhus Shalihin ada, dalam hadis 40 Imam Nawawi ada hadis tu. Dia tulis apa dia? Dia kata apa? Dalam fadilat zikir ada. Dalam fadilat zikir ada. Jadi apa sahabat dia kata? Dia kata, wahai Rasulullah, kami setiap hari solat. Lebih kuranglah hadis dia. Kami bersolat, kami berpuasa, kami membaca Quran. Dan sahabat-sahabat kami yang kaya pun buat benda yang sama. Nampak? Mereka juga bersolat, mereka juga membaca Quran, mereka juga berzikir. Tetapi, tengok, mereka sebut apa? Mereka kata, wa yatafaddal, dan mereka mendapat suatu keutamaan. Mereka ada satu keutamaan, iaitu mereka boleh gunakan harta mereka untuk bersedekah. Yang tu kami tak ada. Yang tu kami tak ada. Jadi macam mana wahai Rasulullah? Tengok, sahabat-sahabat mereka tanya kepada Nabi soalan. Kan? Maknanya apa? Sahabat yang kan. Kita ada sahabat-sahabat yang kaya ni, amalan mereka kami tak dapat lawan. Jadi mereka tanya, wahai Rasulullah, kami boleh semayang, kami boleh puasa, kami boleh baca Quran. Jadi sahabat kami yang kaya pun boleh. Macam tu. Tapi mereka ada kelebihan, mereka dapat bersedekah dengan harta mereka yang mana kami tak ada. Macam mana kami nak atasi? Maka Nabi SAW bersabda, maka aku ajarkan kamu satu perkara yang mana kamu akan mengatasi. Mana kamu akan mengatasi. Kecuali kalau mereka buat benda yang sama. Kecuali kalau mereka buat benda yang sama. Tetap Nabi bagi tahu. Apa dia? Selepas solat, bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Setengah riwayat kata 34. Kan? Itu yang keluar tasbih Fatimah tu. Nama tasbih tu tasbih Fatimah. Selepas mayang kan. Sebab ada hadis yang lain.
Nabi cerita pada Siti Fatimah pula. Tapi Nabi bagi tahu macam ni. Kemudian sahabat ni cerita apa? Maka kami pun beramal dengan apa yang Nabi ajarkan. Tetapi orang-orang yang kaya ni mereka bukanlah orang yang mana dia hanya rasa cukup. Mereka pun tengok, orang ni ada amalan ni pun, jadi mereka pun tiru. Mereka pun ikut kami. Nampak? Lalu orang-orang yang miskin tadi tu datang sekali lagi jumpa Nabi. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, kami dah amal apa yang Tuan sebut. Baca tasbih ni. Lalu didengar oleh sahabat-sahabat kami yang kaya. Dan mereka pun buat benda yang sama. Jadi macam mana sekarang? Maka Nabi pun sebut, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nabi kata, itulah kurniaan Allah yang Allah bagi pada sesiapa yang dikehendaki. Nampak tak? Kita ada peluang. Kita ada peluang buat suatu kebaikan, ibadah, tempat yang mana orang yang tak ada duit, tak ada peluang kat situ. So, kenapa kita rasa adalah satu salah ataupun adalah satu benda tak betul kalau kita ada duit? Lepas tu kita kata pemikiran kita sendiri kita kena perbaiki. Sebenarnya rugilah. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi pada kita, tempat mana yang Allah bagi pada kita dah betul dah. Yang paling penting cara ukur dia, tengok benda tu halal atau tidak. Yang tu penting. Nampak? Kita tengok benda tu halal atau tidak. Yang tu penting. Yang tu kena tahu ilmu syariat. Tahu dia punya rukun, dia punya akad. Kan dalam berniaga jual beli dia ada rukun, dia ada akad. So akad apa? Dalam Forever guna akad apa? Contoh kita kata. Apa konsep yang ada dalam kitab-kitab kita? Ada semua. Okey? So janganlah risau, janganlah rasa apa kita kata tak betul ni cari duit ni. Contoh kan. Ada pula yang berfikir macam-macam. Kita kata apalah, dia kata buat Forever nak pakai kereta besar, dia kata. Itu pun satu kesilapan juga. Kalaulah kita kata apa, Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu dan kita syukur. Kita syukuri. Allah Ta'ala beri kita sesuatu dan kita syukuri. Kenapa? Contoh kita buat Forever, kenapa kita nak pakai bila kita sampai satu tahap kita nak pakai, contoh dia kereta sekian-sekian ataupun kita nak rumah sekian-sekian. Kenapa? Tentu ada hala tuju dia. Pertama sekali ialah untuk kita sampaikan kepada masyarakat secara jelas dan real bahawa apa yang kita dapat ni adalah datangnya daripada sumber yang halal. Satu. Dan yang keduanya ialah untuk bagi tahu bahawa platform ni boleh buat. Platform ni dah menepati benda tu, menepati apa kita kata istilah tadi tu yang kita kata halal, sudut syariat apa semua, dia punya akad jual beli apa semua. Dan platform ni boleh buat. Sebab ada platform-platform yang lain banyak dibentang dalam kitab-kitab kita. Macam-macam platform ada. Kan? Tapi soalan dia, kita cukup kuat tak nak buat platform tu? Mana platform yang paling mudah? Sebab tu dalam Forever kita kekalkan konsep simple. Itu simple. Lepas tu kita balik pada kita. Kenapa kita jual tadi 4,500 tadi? Kan? 4,500 saja. Kita kata apa? Sebab kalau kau habiskan masa kau 24 jam untuk berniaga je, memang tak boleh. Kan? Anda tidak akan dapat freedom. Kan? Mungkin boleh dapat duit tapi tak ada freedom masa. Mungkin boleh dapat duit tapi tak ada freedom kesihatan. Sedangkan dalam Forever kita nak bukan sekadar duit. Kita nak, kalau segi zahir dia, pertama kita nak sihat. Jadi produk yang ada tip-top. Yang kedua, kita nak freedom masa kita. Freedom duit lah, freedom duit kita. So kita ada sistem yang menghasilkan duit. Dan yang ketiga, kita nak freedom segi masa. Sebab tu kita diajar untuk buat 5 sisi. 5 sisi saja. Nampak tak? So macam mana? Siapa yang belum settle 5 sisi kena. Kena buat 5 sisi insya-Allah. Jangan terlepas kita dah akhir tahun ni kita kena buat sebab apa tahu? Kita tak tahu rezeki Allah Taala nak bagi kita bila. Ada orang istiqomah buat 5 sisi. Setahun tak jadi apa. Tapi 2 tahun dapat leader. Nampak tak? Ada orang dia buat terus dapat. Itu lain cerita. Itu rezeki Allah nak bagi. Tapi kita
Kita buat contoh tahun pertama kita tak dapat, tak apa lah. Janji kita buat. Macam orang yang berniaga kan. Kalau dia berhenti berniaga, berhentilah orang menjual. Berhentilah orang beli pada dia. Kan? Kalau kita berhenti berniaga, berhentilah orang beli pada kita. Kalau kita berhenti buat forever, berhentilah orang beli produk pada kita, berhentilah orang yang nak follow kita, berhentilah orang yang nak buat duit income dengan kita. Sebab tu kita kena terus buat istiqamah. InsyaAllah kejayaan adalah milik orang yang orang yang istiqamah, insyaAllah. So setakat ni pada malam ni insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat lah, terutama bagi diri saya dan kita semua. Okay? Kita harap semua apa yang kita dapat pada malam ni semua manfaat, semua boleh dikongsi sama-sama sahabat kita, jadi satu base, satu basic knowledge dalam diri kita, jadi satu pegangan bahawa sampai bila-bila pun aku akan terus buat kan. Contoh forever living kan, kat mana pun aku pergi aku buat kan, satu basic dalam diri kita kan. Benda dah cukup, terus je kan. Jangan kita berhenti. Okey, semoga bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Okey, so kita ingat akhiri kita dengan slogan lah, sebelum kita baca tasbih kafarah, kita slogan sikit. So unmute unmute mic anda. Unmute. Slogan kita slogan. Okey, satu kita dah gambar dulu ke? Gambar. Gambar saya tak ni lah. Saya kita pakai ni. Okey, so saya tangkap gambar. Tangkap gambar dulu. Okay, sekejap. Okey, kita slogan. 2, 3. Yes, no limit. Yes, no limit. Go. Millionaire. Yes, No limit. Go. Millionaire. Go. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Allah yang bisa. Yes, sir.